Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hajar Syarul Wahidah binti Muhammad Ali selaku pensyarah pendidikan moral dan rakan-rakan sekalian. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah Nilai Murni dalam Masyarakat Malaysia. Persoalan yang sering berlengar-lengar di benak fikiran ialah, apakah itu nilai murni? Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya berasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama untuk membentuk kehidupan penganutnya supaya mereka dapat menjadi seorang insan yang baik dan berakhlak mulia. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menyenaraikan sebanyak 15 nilai murni dalam falsafah pendidikan negara sebagai salah satu elemen dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah supaya dapat menerapkan nilai murni dalam kalangan pelajar sejak di bangku sekolah lagi. Penerapan nilai sejak di peringkat sekolah memang sangat penting kerana nilai merupakan penentu dalam diri manusia, seterusnya mempengaruhi kualiti kehidupannya dan akan menentukan tingkah laku serta masa depan. Sebelum kita menelusuri lebih mendalam kepada topik perbincangan kita pada hari ini, marilah kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama ialah Saudara Koh Chee Hearn. Selamat datang Saudara Koh Chee Hearn. Apa khabar? Terima kasih Saudari Syamimi, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Ya Tian Ling. Selamat datang Saudari Ya Tian Ling. Apa khabar? Khabar baik, Saudari Syamini. Ahli panel kita yang terakhir ialah Saudari Chia Chai Sin. Selamat datang Saudari Chia Chai Sin. Apa khabar? Terima kasih Saudari Syamini. Khabar baik. Selesai sudah salam perkenalan dengan semua ahli panel kita. Kembali kita kepada topik forum kita iaitu nilai murni dalam kalangan masyarakat. Sidang hadirin yang dihormati, kewujudan nilai murni dalam kalangan masyarakat memang sangat penting untuk melahirkan seseorang individu yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang individu yang mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian sudah tentu dapat membuat keputusan dan tindakan yang rasional yang akan membawa kebaikan kepada dirinya sendiri dan juga kepada masyarakat. Namun demikian, terselit suatu lakaran suram apabila terdapat sesetengah masyarakat yang tidak mengetahui cara-cara untuk mengamalkan nilai murni. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah cara-cara untuk mengamalkan nilai murni dalam kalangan masyarakat. Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin mengajukan persoalan yang pertama ini kepada ahli panel yang pertama, iaitu Saudara Koh Chee Hearn. Saudara Koh Chee Hearn, mohon saudara merungkaikan persoalan ini kepada semua. Terima kasih moderator. Para hadirin yang dihormati sekalian, antara cara untuk mengamalkan nilai murni dalam kalangan masyarakat termasuklah kita sebagai seorang masyarakat haruslah saling menghormati antara satu sama lain. Sudah terang lagi bersulur bahawa negara kita terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik seperti kaum Melayu, Cina, India, Iban dan Kadasan Dusun. Setiap kaum dan bangsa mengamalkan agama serta tradisi masing-masing. Namun demikian, bukan semuanya daripada kalangan masyarakat mempunyai pengetahuan yang meluruh terhadap amalan-amalan dan tradisi kaum tersebut. Oleh itu, nilai hormat menghormati adalah penting dalam mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat Malaysia. Dalam konteks ini, pihak ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan insan kerdil yang mempunyai nilai saling menghormati. Peribahasa Melayu pernah mengatakan bahawa bagaimana acuan, begitulah kuenya. Yang membawa maksud perlakuan daripada ibu bapa akan menjadi ikutan kepada anak-anak mereka. Oleh hal yang demikian, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak. Seterusnya, ibu bapa juga merupakan seorang yang paling dekat dengan anak-anak.
haruslah mendidik anak mereka supaya menghormati orang yang berada di sekeliling mereka. Sebagai contoh, anak-anak perlu diajar supaya menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Ibu bapa juga haruslah mengajar mereka supaya menggunakan nada yang lembut supaya bercakap dengan orang yang lebih tua. Anak-anak juga perlu dididik supaya sentiasa bersalam mesra dengan jiran-jiran walaupun berlainan bangsa dan agama. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan golongan masyarakat yang saling menghormati. Selain itu, masyarakat Malaysia juga wajarlah mengamalkan nilai tolong-menolong antara satu sama lain. Nilai tolong-menolong adalah penting dan kepentingannya dapat dilihat sewaktu kecemasan. Contohnya, pada waktu COVID-19 yang sedang melanda dan merebak di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai yang dalam kalangan masyarakat kita telah hilang pekerjaan disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bertujuan untuk menyekat dan mencegah penularan penyakit COVID-19 ini. Ramai masyarakat yang tidak mempunyai sumber pendapatan yang cukup dan stabil untuk meneruskan kehidupan mereka. Oleh itu, bagi golongan masyarakat yang berkemahuan, haruslah memberi sumbangan atau bantuan kepada mereka yang sengsara untuk hidup. Sebagai contoh, kita boleh memberi bekalan makanan kering seperti beras, biskut, mi segera, makanan dalam tin atau menderma wang tunai kepada mereka yang susah. Dengan ini, bantuan tersebut bukan sahaja dapat melegakan kesusahan mereka, tetapi juga dapat memupuk nilai tolong-menolong dalam sanubari masyarakat. Akhirnya, kalangan masyarakat juga patutlah mematuhi peraturan dan undang-undang dalam kehidupan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana, menurut Kamus Dewan, undang-undang adalah peraturan yang dikubah oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. Sekiranya segenap masyarakat Malaysia mengetahui kepentingan undang-undang dan mengamalkannya, negara kita akan menjadi lebih sejahtera dan aman. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menerapkan kepentingan peraturan serta undang-undang dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen-kempen kesedaran seperti kempen anti-rasuah dan kempen anti-dadah. Kempen-kempen ini haruslah diadakan secara besar-besaran dari semasa ke semasa. Oleh itu, di samping itu, pihak kerajaan juga haruslah menguatkuasakan undang-undang dengan memberi hukuman kepada mereka yang salah dari sisi undang-undang. Hukuman tersebut haruslah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh mereka, agar hal ini dapat menyedarkan mereka. Pendek kata, dengan adanya nilai murni dalam kalangan masyarakat, jumlah kes jenayah dapat dikurangkan dan seterusnya harapan jenayah sifar dapat menjadi suatu kenyataan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang cara-cara untuk mengamalkan nilai murni dalam masyarakat yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang menarik dan terperinci daripada saudara ahli panel pertama. Jelaslah bahawa terdapat beberapa cara untuk mengamalkan nilai murni dalam masyarakat. Semua pihak, terutamanya ibu bapa, harus memainkan peranan yang amat penting untuk menerapkan nilai murni dalam sanubari anak-anak sejak mereka kecil lagi bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak merupakan penggerak wawasan negara dan tiang seri negara yang akan memimpin negara pada masa depan. Namun demikian, apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat masih tidak mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian mereka? Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah akibat tidak ada nilai murni dalam kalangan masyarakat? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada saudari Ya Tian Ling. Terima kasih moderator. Sidang hadirin yang dihormati, pertama sekali, apabila nilai-nilai murni yang signifikan ini dipandang enteng oleh masyarakat, memanglah gaya hidup masyarakat akan terpengaruhi. Sebagai contoh, persaingan yang tidak sihat akan diwujudkan antara masyarakat.
Dalam dunia yang syarat dengan sains dan teknologi ini, memang wujudnya persaingan antara masyarakat. Persaingan ini bukan sahaja dapat diwujudkan antara pelajar-pelajar di sesebuah sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik. Ia juga boleh diwujudkan antara pekerja-pekerja di sesebuah syarikat yang hebat sekali. Pada zaman dahulu, pemimpin negara akan menguah-nguahkan masyarakat untuk bersaing dengan orang lain untuk mencapai kecemerlangan. Namun, kita ingin persaingan yang sihat, bukannya persaingan yang sehingga akan mencederakan orang lain untuk mencapai kejayaan. Contohnya, apabila seorang pelajar yang tidak mementingkan nilai murni ternampak kawannya mempunyai telefon bimbit iaitu iPhone 12 yang sangat mahal, dia mungkin membuat keputusan untuk mencuri telefon bimbit tersebut. Dalam contoh ini, pelajar ini sudah boleh dikatakan hilanglah marah diri dan juga nilai kejujuran serta amanah. Pada era ini, kita janganlah biarkan sirnanya nilai-nilai kemanusiaan dalam sanubari masyarakat. Hentikanlah persaingan yang tidak sihat ini. Binalah satu masyarakat yang bermoral tinggi. Tambahan pula, kehilangan nilai murni juga akan menjejaskan perkembangan emosi masyarakat. Dunia ini sudah berubah. Etika masyarakat pun berubah. Pada zaman ini, kita boleh nampak terdapat lebih banyak masyarakat, termaksudlah pemuda-pemudi ataupun dewasa-dewasa yang menghadapi masalah psikologi. Mereka mungkin tidak yakin terhadap akal atau kuasa sendiri. Terdapat juga yang terlalu taksub terhadap sesuatu. Mereka yang bermasalah psikologi ini tidak mampu mengawal emosi sendiri. Marilah saya tunjukkan salah satu contoh yang berlaku pada Mac tahun ini di Kota Tinggi Johor Bahru, Johor. Terdapat seorang suami telah membunuh isterinya yang sedang tidur dengan menggunakan senapan angin dan kemudian mengisi mayat isterinya ke dalam tong air. Menurut siasatan pihak polis, berlakunya perselisihan faham antara suami dengan mangsa itu. Maka orang hukuman mungkinlah terlalu marah sehingga melakukan kesalahan ini. Tragedi ini jelaslah menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai murni seperti nilai kasih sayang dan nilai rasional dalam sanubari masyarakat. Jika masyarakat masih meminggirkan pendidikan moral, tragedi yang lagi menyedihkan pasti akan berlaku pada masa yang akan datang. Akhir sekali, pergaduhan juga mudah berlaku di antara masyarakat yang tidak bermoral ini. Manusia yang tiada nilai keprihatinan dan baik hati memang tidak akan bersatu padu untuk menjalankan sesebuah aktiviti. Semangat bermasyarakat tidak lagi dapat dipupuk antara masyarakat. Misalnya, dalam sesebuah kawasan kejilanan, pergaduhan mungkin akan berlaku di antara jiran yang bersifat egosentrik. Mereka lebih suka untuk mengadu jiran, tetapi tidak pernah berfikir tentang kesalahan sendiri. Sebagai contoh, Ali sentiasa membuang sampah di merata-rata tempat dan suka untuk menyapu daun-daun kering ke pagar jirannya. Namun, dia telah membuat aduan sebab 5 ekor kucing peliharaan jirannya suka untuk masuk ke rumahnya. Maka, pergaduhan antara Ali dengan jirannya bermulalah. Mereka menyalahkan antara satu sama lain dan semangat kejilanan ini luntur sama sekali. Kalau pergaduhan sebegini berlaku di semua pelosok negara, di manakah semangat bermasyarakat? Di manakah negara yang aman dan damai? Apatah lagi rakyat Malaysia yang bersatu padu? Apatah lagi pembangunan negara yang pesat sehingga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara hebat yang Terima kasih Saudari Yatian Ling atas penjelasan yang jelas dan menarik itu tadi. Saya bersetuju dengan pandangan Saudari Yatian Ling.
Ketiadaan nilai murni dalam sanubari masyarakat akan menjejaskan perkembangan emosi masyarakat dan boleh mengakibatkan pergaduhan yang akan menggugat keamanan negara. Tanpa nilai murni dalam masyarakat, tiada aktiviti yang dapat dijalankan dengan lancar disebabkan oleh sikap masyarakat yang berpecah belah dan tidak bekerjasama. Oleh itu, masyarakat hendaklah mengamalkan nilai bekerjasama, bab kata peribahasa, ke bukit sama didaki dan ke lurah sama dituruni, supaya segala aktiviti dapat dijalankan dengan lancar dan mudah. Nilai murni dalam masyarakat Malaysia ini bukan mudah untuk dipupuk. Ini kerana terdapat beberapa onak dan duri yang harus kita harungi untuk memupuk nilai murni dalam masyarakat. Persoalannya, apakah cabaran untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada ahli panel ketiga, iaitu Saudari Chia Chai Sin. Silakan Saudari Chia Chai Sin. Terima kasih kepada moderator. Para hadirin yang dikasihi dan dihormati, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sayalah merupakan ahli panel yang terakhir akan menjawab soalan moderator, iaitu apakah cabaran-cabaran untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai rintangan untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Apakah halangan tersebut? Marilah kita untuk mendalami tajuk ini bersama-sama. Pada pendapat saya, cabaran pertama yang tidak boleh kita abaikan ialah kemodenan arus pada kebelakangan ini yang terlalu mementingkan kejayaan dan pencapaian diri. Sebagai contohnya, masyarakat pada kebelakangan ini hanya akan mementingkan kejayaan mereka, sama ada dalam bidang akademik ataupun dalam bidang pekerjaan mereka. Seperti yang telah dikupaskan oleh ahli panel kedua tadi, persaingan tidak sihat yang wujud dalam kalangan masyarakat merupakan sesuatu kesan daripada sikap masyarakat yang memandang enteng terhadap nilai murni. Pada pendapat saya, persaingan itu juga merupakan sesuatu cabaran yang meruncing untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat akan menganggapkan nilai murni itu merupakan sesuatu yang tidak signifikan, tidak penting jika dibandingkan dengan kejayaan mereka. Lantaran itu, mereka tidak akan menyumbangkan masa. Mereka tidak akan meluangkan masa untuk mempelajari nilai-nilai murni. Sudah jelaslah bahawa tanpa ilmu nilai-nilai murni, mereka pasti tidak akan mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian mereka. Jadi saya boleh membuat satu konklusi, iaitu arus kemodenan ini yang terlalu mementingkan kejayaan merupakan cabaran yang pertama. Inilah merupakan poin yang pertama saya. Jika diingkap daripada perspektif yang lain, kemajuan teknologi juga menjadikan sebuah cabaran untuk memupuk nilai murni dalam masyarakat yang meruncing. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam era yang tanpa sempadan ini, masyarakat boleh mengakses kepada berbagai-bagai maklumat, berjenis-jenis maklumat, beribu-ribu maklumat dengan hanya satu klik sahaja pada hujung jari. Tidak dapat dinafikan, kemajuan ini telah mendatangkan banyak kelebihan kepada masyarakat. Tetapi di sebalik kelebihan tersebut, ia juga mendatangkan keburukan kepada masyarakat. Salah satu keburukan ialah, ia sudah menjadi satu cabaran untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, penerokaan maklumat boleh dijalankan oleh masyarakat tanpa sempadan. Oleh itu, akan terdapat segelintir masyarakat yang akan menyalahgunakan kelebihan tersebut. Mereka akan melayari kepada laman-laman web yang tidak bermanfaat. Malah akan membunca jiwa, mencermakan fikiran, akan meruntuhkan akhlak mereka. Sebagai contohnya, terdapat filem-filem yang mengandungi bahasa kasar. Masyarakat yang menonton filem-filem tersebut, mereka akan secara tidak langsungnya menyesuaikan diri dengan penggunaan bahasa kasar dalam kehidupan harian mereka. Bukan itu sahaja, juga terdapat tayangan yang bertemakan gangsterism. Masyarakat yang menonton tayangan tersebut akan menganggapkan gangsterism itu merupakan sesuatu perkara yang betul, yang boleh diterima oleh orang lain. Oleh itu, mereka akan mempraktikkannya dalam kehidupan harian mereka. Jadi sudah jelaslah,
kita boleh membuat satu konklusi, iaitu kemajuan teknologi juga secara tidak langsungnya menjadi satu cabaran yang besar untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Inilah merupakan poin kedua saya. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Peribahasa ini telah jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mempengaruhi anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, terdapat ramai ibu bapa yang telah dipengaruhi oleh arus kemodenan ini. Mereka hanya mementingkan anak-anak mereka berjaya dalam segi akademik. Lantaran itu, mereka akan memenuhi masa anak-anak mereka dengan pelbagai kelas tambahan. Sebagai contohnya, kelas tambahan bahasa ataupun kelas tambahan kemahiran. Hal ini adalah untuk melengkapkan anak-anak mereka dengan pelbagai kemahiran, supaya anak-anak mereka dapat bersaing dengan remaja-remaja lain. Selain itu, ibu bapa leka untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak mereka berkaitan pencapaian dalam akademik merupakan perkara yang terpenting dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsungnya, anak-anak mereka akan terikut-ikut dengan cara pemikiran ibu bapa yang salah ini. Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuitnya. Akhirul kalam, kegagalan ibu bapa untuk melaksanakan obligasi mereka dalam memupuk nilai murni dalam sanubari anak-anak masing-masing juga merupakan cabaran yang beruncing untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Inilah merupakan poin yang ketiga saya. Sebagai konklusinya, terdapat pelbagai cabaran untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Setiap lapisan masyarakat haruslah melaksanakan obligasi mereka dalam mengatasi cabaran tersebut, supaya negara kita, iaitu Malaysia, dapat menjadi sebuah negara yang aman, damai dan maju. Itu sahaja daripada saya. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang cabaran untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat daripada saudari ahli panel ketiga. Sudah terang lagi bersuluh, terdapat beberapa cabaran yang harus kita harungi untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat. Masyarakat tidak sepatutnya bersikap bak kata peribahasa, bagai enau dalam belukah melepaskan pucuk masing-masing untuk mengejar kejayaan hanya dalam kehidupan mereka sahaja. Sebaliknya, masyarakat hendaklah bersikap bak kata peribahasa, bagai aur dengan tebing, supaya dapat mencapai kejayaan bersama agar dapat membangunkan negara kita, supaya negara kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Bukan itu sahaja, masyarakat juga sepatutnya menguruskan masa mereka dengan bijak supaya mereka mempunyai masa yang mencukupi untuk mempelajari dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian mereka, dan bukannya hanya menggunakan masa mereka semata-mata hanya untuk mengejar kemewahan kehidupan. Sidang hadirin dialu-alukan untuk bertanyakan sebarang soalan yang berkaitan dengan tajuk forum kita, iaitu nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Selamat petang moderator anda ahli-ahli panel. Memandangkan terdapat banyak individu yang berpendapat bahawa ibu bapa merupakan individu terpenting dalam mendidik anak-anak supaya mereka menjadi seorang yang bermodal. Oleh itu, soalan saya yang pertama iaitu, bagaimanakah dan apakah cara yang boleh kita lakukan untuk mendidik anak yatim supaya mereka menjadi seorang insan yang bermodal? Terima kasih. Soalan yang pertama adalah daripada saudara Lee Kok Long. Soalannya adalah, apakah cara untuk mendidik anak yatim supaya mereka dapat menjadi seorang yang bermoral? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada ahli panel kedua, iaitu saudari Ya Tian Ling. Pertama sekali, secara umumnya, anak-anak yatim akan hidup di dalam rumah anak yatim bersama dengan anak-anak yang lain. Biasanya, penjaga mereka merupakan pengurus-pengurus rumah anak yatim tersebut. Maka semua pengurus ini perlulah bertanggungjawab untuk menjaga anak yatim ini dan mengasuh mereka untuk menjadi seseorang yang bermoral tinggi. Contohnya, mereka perlu menjaga anak-anak yatim ini dengan penuh kasih sayang walaupun anak yatim ini tiada sebarang hubungan dengan pengurus ini.
Ini membolehkan anak yatim tersebut tidak akan berasa malu terhadap identiti sendiri sebagai seorang anak yang tiada ibu bapa. Tambahan pula, pengurus-pengurus juga perlu memberikan kebebasan kepada anak-anak yatim tersebut untuk menjalankan aktiviti. Ini dapat mengelakkan anak-anak yatim tersebut berasa dirinya terbatas. Namun, jika seseorang anak yatim itu berakhlak negatif apabila berinteraksi dengan anak yatim yang lain di dalam rumah anak yatim, maka pengurus juga perlu mengambil tindakan segera untuk membetulkan akhlak mereka. Sebagai contoh, pengurus ini dapat memberi nasihat kepada seseorang anak yatim yang melakukan kesalahan pada kali pertama. Namun, pada kali kedua, hukuman ringan perlu diberikan agar anak-anak tersebut mengetahui kesalahan diri sendiri dan tidak mengulang kesalahan tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Tian Ling atas penjelasan itu tadi. Selamat sejahtera, saya Harishwari Rajan dari MS32. Saya ingin mengemukakan sebuah persoalan kepada ahli-ahli panel, ianya apakah peranan ibu bapa dalam memupur nilai murni dalam diri anak-anak mereka? Soalan yang kedua adalah daripada Saudari Ishwari. Soalannya adalah, apakah peranan ibu bapa dalam membentuk amalan nilai murni dalam sanubari anak-anak? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada Saudari ahli panel ketiga, iaitu Saudari Chia Chai Sin. Silakan Saudari Chia Chai Sin. Ibu bapa memainkan peranan yang begitu penting untuk menyemai nilai murni dalam sanubari anak-anak mereka. Apakah peranan ibu bapa? Pada pendapat saya, ibu bapa seyogyanya menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Mereka haruslah mempraktikkan nilai murni dalam kehidupan harian mereka. Sebagai tamsilnya, mereka seyogyanya mempraktikkan nilai khidmat tinggi dalam kehidupan harian mereka. Mereka harus bertutur dalam bahasa yang sesuai. Mereka tidak harus menggunakan bahasa kasar dalam pertuturan mereka. Dengan tersebut, anak-anak mereka akan tidak langsungnya terikut-ikut dengan cara pemikiran, cara perbuatan, pertuturan ibu bapa mereka yang mulia tersebut. Secara tidak langsungnya, nilai murni dapat dinyemai, dapat dinanam dalam sanubari anak-anak mereka. Selain itu, saya berasa ibu bapa seharuslah melengkapkan anak-anak mereka dengan didikan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana didikan agama itulah merupakan sesuatu benteng yang kukuh untuk mengelakkan anak-anak mereka terjebak dengan gejala sosial seperti ponteng sekolah ataupun gangsterisme. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang melengkapkan diri dengan didikan agama akan dapat membezakan yang mana intan dan yang mana kaca. Di samping itu, mereka yang melengkapkan diri dengan agama akan membuat pertimbangan yang sewajarnya sebelum melakukan sesuatu. Oleh itu, anak-anak mereka tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tahu perbuatan yang tidak bermoral itu akan mendatangkan berbagai keburukan, seperti akan meruntuhkan maruah mereka ataupun meruntuhkan maruah keluarga. Sebagai konklusinya, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak. Selain itu, mereka haruslah mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama yang sempurna. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Chia Chai Sin atas penerangan yang jelas itu tadi. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sebagaimana yang kita sedia maklum, terdapat 1001 cara untuk memupuk masyarakat dan rakyat negara mempraktikkan nilai murni dalam kehidupan harian. Dengan ini, saya ingin bertanya, apakah kepentingan nilai murni kepada masyarakat dan negara? Bolehkah salah satu ahli panel memberi penerangan yang lebih lanjut tentang pertanyaan saya? Terima kasih. Soalan yang ketiga adalah daripada Saudara T. Zeyao. Soalannya adalah, apakah kepentingan nilai murni kepada masyarakat dan negara? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada Saudara ahli panel pertama, iaitu Saudara Ko Chi Hen. Silakan Saudara Ko Chi Hen. Terima kasih moderator. Pertamanya, saya akan menghuraikan tentang kepentingan kepada masyarakat terlebih dahulu.
Nilai murni dapat menjamin kesejahteraan dalam masyarakat Malaysia. Hal ini disebabkan isu-isu perbalahan dan salah faham antara masyarakat dapat dielakkan. Seperti di mana saya huraikan dalam persembahan saya tadi, dengan adanya nilai murni seperti hormat menghormati, masyarakat akan hormat menghormati antara latar belakang, agama, adat resam dan bangsa antara satu sama lain. Masyarakat tidak akan mengkritik dan mengejek ketika terdedah kepada kebudayaan serta adat resam kaum lain. Sebaliknya, mereka akan lebih minat dan mempelajari lebih mendalam tentang adat resam tersebut. Situasi ini dapat menjamin kesepakatan masyarakat dan yang berbilang kaum dan seterusnya menghasilkan satu masyarakat yang harmoni. Seterusnya, dari segi negara pula, imej masyarakat dan negara dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, masyarakat akan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif seperti vandalism, gangsterism dan penagihan tadah. Hal ini kerana mereka berpegang teguh kepada nilai rasional dalam sadu bari mereka. Mereka berfikir dahulu sebelum bertindak dan berupaya untuk mengawal diri daripada pengaruh luar seperti media massa dan pengaruh rakan sebaya. Implikasinya, negara kita akan bebas daripada kritikan dan tomahan daripada orang lain kerana masalah sosial dapat dikurangkan. Seterusnya, imej negara juga akan dipelihara dan dapat menjadi teladan kepada negara lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Kuchihen atas penerangan tentang kepentingan nilai murni kepada masyarakat dan negara. Soalan saya ialah apakah faktor yang menyebabkan kemerosotan nilai murni dalam kalangan remaja? Soalan yang keempat adalah daripada saudari Ganseri. Soalannya adalah, apakah faktor kemerosotan nilai murni dalam kalangan remaja? Biar saya yang menjawab persoalan tersebut. Pada pendapat saya, faktor yang menyebabkan kemerosotan nilai murni dalam kalangan remaja adalah pengaruh rakan sebaya. Dalam perkara ini, remaja mudah terikut-ikut akan tingkah laku rakan sebaya mereka, tanpa berfikir sama ada tingkah laku tersebut merupakan suatu tingkah laku yang baik ataupun suatu tingkah laku yang buruk. Ini kerana remaja meluangkan masa yang lebih panjang bersama rakan sebaya mereka daripada ibu bapa mereka. Ini telah mengakibatkan remaja untuk menjadi lebih selesa dan lebih mempercayai rakan sebaya mereka daripada ibu bapa mereka sendiri. Biar saya ambil contoh. Remaja-remaja melaksanakan aktiviti yang tidak bermoral seperti merokok, mencuri, menagih dadah dan sebagainya. Tegasnya, pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu faktor kemerosotan nilai murni dalam kalangan remaja. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa kurang kesedaran ibu bapa tentang nilai murni juga merupakan faktor kemerosotan nilai murni dalam kalangan remaja. Dalam perkara ini, rumah merupakan tempat yang paling baik untuk memberikan pendidikan awal kepada anak-anak. Ibu bapa sebagai ketua keluarga perlu menunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak. Dengan itu, ibu bapa perlu mempraktikkan semua nilai-nilai murni yang menjadi warisan generasi terdahulu supaya dapat dicontohi oleh anak-anak mereka. Kesibukan bekerja bukan sepatutnya menjadi alasan untuk ibu bapa supaya tidak dapat memupuk ciri-ciri kepribadian yang luhur, sama ada untuk dirinya sendiri ataupun untuk anak-anaknya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagaimanakah pertelingkahan ataupun pergaduhan antara masyarakat yang tidak bermoral dapat dielakkan? Terima kasih, moderator. Soalan yang kelima juga merupakan daripada saudara Lee Kok Law. Soalannya adalah, bagaimana pergaduhan antara masyarakat yang tidak bermoral dapat dielakkan? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada saudari Ya Tian Ling. Silakan saudari Ya Tian Ling. Pada pandangan saya, apabila seseorang itu berasa marah terhadap tindakan orang lain yang tidak bermoral itu, dia perlulah bertenang terlebih dahulu dan bukannya terus bergaduh dengan individu tersebut. Hal ini bukan sahaja dapat menunjukkan kemuliaan diri, malahan dapat menjaga marah diri. Contohnya, seseorang itu dapatlah menarik nafas dan hembuskan nafas dengan perlahan-lahan.
Berilah sendiri sedikit masa untuk berfikir sebelum bercakap dan bertindak agar perkataan sendirinya tidak akan melukakan hati orang lain. Seseorang itu bolehlah menasihati orang yang membuat kesalahan tersebut dengan suara yang lembut agar cadangan sendiri mudah diterima. Yang penting sekali ialah sesuatu pergaduhan itu dapat dielakkan. Namun, jika seseorang itu dihina oleh orang lain, mangsa tersebut tidak boleh memukul orang lain kerana dirinya berasa terlalu marah atau malu. Hal ini kerana apabila mangsa itu bertarung dengan orang yang lain, maknanya dia sendiri pun sudah bersalahlah. Sebaliknya, dia dapatlah mengabaikan tindakan pembuli ini. Misalnya, jika seseorang pelajar yang tidak beretika telah mengatakan perkara yang memudaratkan pelajar lain, apa yang boleh dilakukan oleh mangsa tersebut ialah dia boleh yakin pada diri sendiri dan memberitahu perkara tersebut kepada gurunya. Pelajar yang tidak beretika ini pasti akan menerima hukuman. Oleh itu, masyarakat perlu menggunakan cara yang matang untuk mengatasi penghinaan agar pergaduhan dapat dielakkan. Terima kasih Saudari Yatian Ling atas penjelasan yang jelas dan terperinci itu tadi. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada moderator dan ahli panel dari kumpulan 2. Nama saya Orui. Bolehkah saya tahu bagaimanakah pihak media boleh membantu dalam memupuk nilai murni dalam masyarakat? Soalan yang terakhir adalah daripada Saudari Orui. Soalannya adalah, bagaimanakah pihak media massa boleh memupuk nilai murni dalam masyarakat? Saya ingin mengajukan soalan ini kepada Saudari Chia Chai Sin. Silakan Saudari Chia Chai Sin. Pada pendapat saya, pihak media massa sama ada media cetakan seperti risalah, surat khabar ataupun majalah ataupun media elektronik seperti televisyen, radio seharuslah mengembleng tenaga untuk memupuk nilai murni dalam sanubari masyarakat. Bagaimanakah mereka boleh memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat? Pada pendapat saya, pihak media massa seharuslah menyampaikan mesej-mesej informasi yang positif kepada masyarakat. Sebagai tamsilnya, mereka haruslah mengwawaukan filem-filem yang mengandungi ilmu nilai murni kepada masyarakat. Mereka yang menonton filem-filem tersebut akan secara tidak langsungnya mempelajari tentang ilmu nilai murni. Selain itu, mereka juga akan mempraktikkan nilai murni yang telah dipelajari itu dalam kehidupan harian mereka. Bukan itu sahaja, pihak media massa seharuslah menyampaikan poster tentang kepentingan nilai murni dalam kehidupan harian kepada masyarakat. Dengan pengetahuan kepentingan nilai murni, masyarakat pasti akan mempraktikkan nilai murni dalam kehidupan harian mereka. Sebagai konklusinya, pihak media massa haruslah menyampaikan mesej yang positif untuk menanam nilai murni dalam sanubari masyarakat. Hanya itulah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan tersebut, Saudari Chia Chai Sin. Dengan berita ini, sedangkan guru adalah orang kata orang yang paling penting dah lah, boleh dikatakan frontliner dalam bidang pendidikan. Tetapi mereka-mereka ini menolak vaksin. Boleh kemukakan pendapat. Terima kasih. Soalan daripada Madam Lagi. Saya ingin mengajukan soalan ini kepada ahli panel kedua, iaitu Saudari Yatian Ling. Pada pandangan saya, untuk terima vaksin COVID-19 ini dia bukan satu paksaan kerana ini hanya merupakan salah satu peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk mencegah wabak penyakit ini. Oleh itu, jikalau pihak kerajaan memaksa semua guru di Johor untuk menerima vaksin ini adalah pada pendapat saya tujuannya mungkin adalah untuk memastikan sekolah itu tidak akan menjadi satu pusat yang menjadi wabak penyakit ini. Oleh itu,
Bagi guru yang 100% yang tidak hendak untuk menerima vaksin ini, dia mungkin boleh membuat persediaan yang sempurna, iaitu dengan memakai topeng muka dan juga itulah pada pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Yani. Moderator, saya nak tambah sikit pandangan saya. Silakan Saudaraku. Saya rasa kedua-dua pihak, Tunku Mahkota Johor dan pihak guru mempunyai pendirian masing-masing. So, ini seperti mana Tian Ling cakap, menerima vaksin COVID-19 dia bukan satu paksaan. So, kita tak boleh paksa semua guru untuk menerimanya. So, dari segi Tunku Mahkota Johor juga, dia juga tidak paksa mereka terus ambil vaksin. Dia nak berjumpa dengan mereka dulu. So, dari sini dia boleh nampak Tunku Mahkota Johor mengamalkan nilai rasional. So, dia tak ambil keputusan dengan segera sahaja. Dia panggil mereka, dia jumpa mereka dulu dengan mungkin boleh dengar alasan mereka dahulu, baru buat keputusan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudaraku Steven atas penjelasan itu tadi. Moderator, saya ingin menambah sikit poin. Saya berasa seseorang yang bertanggungjawab, dia tidak dipaksakan untuk menerima vaksin itu. Di samping itu, dia boleh membuat yang cara untuk mencegah diri daripada mendapat COVID itu, daripada dia boleh memakai topeng muka ataupun dia boleh menggunakan hand sanitizer. Di segi itu, dia boleh membuat persiapan untuk mencegah diri daripada menjangkiti wabak itu. Inilah merupakan satu sikap yang menunjukkan dia mengamalkan nilai tanggungjawab. Itulah daripada saya. Terima kasih Saudari Cacaku atas penjelasan itu tadi. Sekiranya para hadirin mempunyai soalan lagi, Anda boleh typekan soalan Anda ke dalam chat box ataupun membuka mic Anda. Sekiranya tiada soalan lagi, sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini yang sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing tentang tajuk forum kita pada hari ini, iaitu nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Sebagai penghias penutup bicara, masyarakat haruslah mempelajari dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian supaya dapat menjadi seorang insan yang berguna kepada masyarakat, disanjung tinggi oleh orang lain serta berjaya dalam kehidupan. Hal ini selaras dengan peribahasa Melayu, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Dengan itu, semua pihak mahupun ibu bapa, kerajaan dan pihak sekolah haruslah bergandeng bahu untuk menerapkan amalan nilai murni dalam masyarakat. Saya mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para hadirin yang sudi hadir untuk menyaksikan forum ini. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.